Assalamualaikum, welcome back to Zaf channel guys. Welcome back to Malam Puaka guys. Kopi guys. Sebab pesanan korang kan, suruh Zaf sediakan air kan. Ni aku bawa secawan kopi. Sebab aku dengar ada seorang YouTuber tu memang dia suka minum kopi. So lagi-lagi pula YouTuber tu baru pula sambut hari jadi. Welcome apa pula, happy birthday Nas Winchester. Kepada korang yang masih belum subscribe Nas Winchester, aku tinggalkan link dekat bawah, pergilah tekan. So kembali lagi kita dalam Malam Puaka guys. Tetapi malam ni aku ada satu permintaan daripada Puan Salmah. Puan Salmah ni yang menceritakan kiriman, dia yang hantar kiriman kisah seram. Dia nak aku berkongsi dengan korang semua. Nampak bertukar-tukar tangan. Dia nak berkongsi pengalaman seram dia ni. Tetapi dia ada satu permintaan. Permintaan dia apa? Permintaan dia nak Zaf sendiri yang menceritakan pengalaman dia ni. Dia kalau boleh, dia cakap dia siap tulis tu, kalau boleh saya nak Zaf serius lah sikit. Sebab Zaf ni asyik melawak ke kan. Dia nak Zaf serius. So malam ni aku okey. Aku serius, aku sahut cabaran dia. Lagi-lagi pula kisah ataupun pengalaman Puan Salmah kita ni banyak guys, memberi pengajaran. InsyaAllah memang banyak gila dia bermain dengan emosi. Ada sedih, ada marah, ada seram dan ada puaka dia. Yes. So sebut pasal puaka, we already available on Spotify. Korang jangan lupa follow Spotify aku. Yang mana tak suka tengok YouTube, boleh dengar, boleh layan. Boleh layan kat Spotify. Tak payah tengok YouTube tak apa. Dekat mana-mana korang boleh layan. So tak nak lagi masa guys. Aku dah okey, alhamdulillah. Kopi pun ada. Korang geng puaka pun dah setia. Dah tak sabar nak dengar pengalaman Puan Salmah kita ni. And Puan Salmah, saya harap saya dapat berkongsi dengan sebaik yang boleh guys. Let's go Malam Puaka. Kisah malam ni banyak bermain dengan emosi. Apa itu emosi? Kita ada emosi marah, kita ada emosi sedih, kita ada emosi puaka guys. So bermacam-macam emosi. Dan kisah Puan Salmah ni aku boleh cakap menarik dia sebab aku rasa kisah dia ni lah yang boleh memberi impak kepada semua geng puaka. Impak daripada segi apa? Impak daripada segi pengalaman ataupun kisah yang dia kongsikan ni. Kejadian ni berlaku pada hujung tahun 2016. Tetapi sebelum aku nak berkongsi dengan korang pengalaman Puan Salmah ni, aku just nak bagi tahu latar belakang Puan Salmah ni. Dah nama pun Puan guys, kan? Takkan bujang lagi. Puan Salmah ni memiliki seorang suami. Suami dia bernama Encik Ramli, ataupun aku panggil Ramli dengan Salmah. So Ramli dan Salmah ni sepanjang diorang mendirikan rumah tangga, kehidupan diorang memang ceria lah. Standard lah tu kehidupan rumah tangga. Kadang even kalau kau bergaduh pun, gaduh tu lah yang menambahkan kemanisan dalam sesebuah perkahwinan tu. Ditambah pula sepanjang Puan Salmah ataupun Salmah dengan Ramli ni berkahwin ataupun mendirikan rumah tangga, diorang ada dikurniakan seorang anak perempuan. Anak perempuan nama Sarah. So Sarah ni lah yang orang cakap membunga-bunga kan perkahwinan tu. Seorang anak kan. So dialah yang membuatkan Salmah dengan Ramli ni semakin kuat lah hubungan suami isteri tu. Pergi travel sana, ada anak buat lawak kiki kakak. So tergelak kan. So suami isteri tu macam ceria betul. Jadi kenapa penghujung tahun 2016? Okey, pada penghujung tahun 2016 tu Puan Salmah dia pergi check ke hospital. Dia pergi check ke hospital sebab sebelum tu dia dah asyik muntah-muntah apa semua kan. Ramli ni ingat Salmah ni keracunan makanan. So dia pergilah bawa Salmah ni pergi hospital. Dan apabila pergi hospital, alhamdulillah, ni nama dia rezeki ataupun rezeki selepas berkahwin. Selepas diorang dah ada anak perempuan bernama Sarah, tiba-tiba diorang dapati Salmah ni mengandung lagi guys. Mengandungkan anak bongsu diorang. Dan diorang mengharapkan anak yang bakal dilahirkan ni seorang lelaki.
Sebab standard lah, bila dah ada anak perempuan, tambah pula dapat anak lelaki, oh dia cantik lah pair dia. So orang cakap complete lah, tak payah nak ada 15-16 orang anak, dapat anak seorang lelaki seorang perempuan pun mantap dah tu, dah okey sangat dah. Jadi sementara menunggu tu, Puan Salmah ataupun Salmah dengan Ramli ni pula, dia beralih kepada satu fasa lagi. Selain daripada berita yang baik Puan Salmah ni mengandung, fasa peralihan gadget. Inilah yang menarik dia. Gadget, okey, permainan telefon. Sebab Salmah dengan Ramli ni pada permulaannya, diorang guna phone yang zaman dulu guys, yang tarik tu. Faham tak? Yang kalau senang cerita macam 3310 Nokia apa semua tu lah, yang baling anjing, anjing pun menjerit guys. Telefon lama, aplikasi semua zero lah. Jadi diorang ni baru beralih kepada smartphone ataupun telefon pintar. Jadi apabila beralih kepada telefon pintar, banyaklah aplikasi-aplikasi yang menarik. Sebagai contoh, WeChat, WeChat, TikTok, apa lagi, Tinder kan, WhatsApp, apa semua tu lah. So apabila dah ada aplikasi-aplikasi yang sebegitu banyak ni, Ramli ni pula kebetulan dia dapat berhubung balik. Disebabkan aplikasi dekat telefon pintar ni, dia dapat berhubung balik dengan member-member zaman sekolah dia dulu. Bila dah berhubung dengan member zaman sekolah, itu tak apa lagi. Tanpa Salmah ni sedar, Ramli ni di kalangan member-member sekolah dia ni ada seorang perempuan. Seorang perempuan yang akan mengubah kisah ataupun perjalanan kisah pada malam ni. Dan perempuan ni bernama Aziza, gadis ayu, ataupun lebih dikenali sebagai Jijah. Jijah ni siapa? Kalau korang nak tahu, Jijah ni lah ex-girlfriend si Ramli zaman muda. So apabila orang cakap, senang cerita lah, bila aku cakap ex-girlfriend, bila engkau dah dekat 10 tahun kan, dah tak dapat berhubung, tiba-tiba kau dapat berhubung balik, kau dapat tengok balik profile picture si Jijah ni, masih mantap, baik apa semua. Jangan cakap Ramli, silap-silap aku pun goyang iman tu kan. So Ramli ni iman dia dah bergoyang-goyang dah tentu. Ditambah pula dengan isteri tengah mengandung kan, dapat pula kontak balik Jijah ni. Bila dia cakap hai, Jijah ni pun reply pula hai. Bagai pinang dibelah, bukan bagai pinang dibelah dua, itu pepatah lain. Bagai orang cakap disorong bantal, bila dah tak bertepuk sebelah tangan, bibit-bibit cinta tu mula berputik balik kan. Inilah masalah dia. Masalah apa? Masalah bila engkau ni stok gatal, ditambah pula dengan dapat pula gadget pada zaman moden ni, pisang mat. Dalam masa si Ramli ni tengah bermain cinta dengan Jijah, kekasih lama dia tu, sedar tak sedar kandungan si Salmah ni dah pun masuk 2 bulan guys. So bila dah masuk 2 bulan, tiba-tiba Salmah ni ada alahan. Alahan tu apa? Alahan tu standard lah. Kepada yang masih belum kahwin, korang standby lah nanti. Bini korang tiba-tiba nak asam pedas pukul 4 pagi, nak sabun brand sekian-sekian je. Macam member aku ada yang nak, bini dia nak gigit tayar motor dia apa semua. Itu dipanggil alahan. Dan Salmah ni, alahan dia tak adalah seteruk tu. Cumanya Salmah ni tiba-tiba dia bau badan si laki dia, si Ramli ni, tiba-tiba bagi dia teramat busuk. Teramat busuk sehingga kan dia rasa yang dia tak boleh tidur sekatil dengan si Ramli ni. Dia siap cakap, abang, perfume apa abang pakai ni? Si Ramli ni pun pelik. Sebab si Ramli ni cakap, abang pakai perfume sama je, awak ni kenapa? Saya tak tahulah bang kan, saya rasa emosi saya terganggu abang. Tak boleh lah, bau abang busuk sangat. So sebabkan dia tak tahan, si Salmah ni tak tahan dengan bau badan laki dia ni, dia decide untuk tidur berasingan. Sebelum ni tidur sebilik, jadi si Salmah ni dia decide untuk tidur dekat ruang tamu. Cumanya Salmah ni dia memang seorang penakut. Dan macam aku cakap, Salmah ni memang ada anak perempuan nama Sarah. So sementara dia tidur kat ruang tamu ni, kadang-kadang dia suruh anak perempuan dia, si Sarah ni, untuk teman tidur bersama dia sekali. Dan waktu inilah pengalaman misteri ataupun yang menyeramkan
menghantui diri Salmah ni. Nampak tak bermain dengan emosi? Pada masa yang sama, laki kau tengah merenda ataupun tengah nak mengayat girlfriend balik, bini kau tidur bersama anak. Aduh, hai. Dah macam mana tu? Dia macam-macam gangguan dengan ex-girlfriend lama pula. Dengan gangguan yang bakal dialami oleh Salmah ni. Dugaan seorang isteri tu bukan biasa-biasa, guys. Pada satu malam tu, sementara Salmah ni tengah tidur bersama Sarah, anak dia, dekat ruang tamu. Okey, jam telah menunjukkan pukul 2 pagi, guys. Korang bayang mood pukul 2 pagi dengan sunyi sepi macam tu. Dan kalau korang nak tahu, Salmah ni, perumahan yang dia duduk rumah teres. Tetapi di kiri dan kanan tidak ada orang, guys. Kiranya di kiri dan kanan rumah Salmah dengan Ramli ni rumah kosong, rumah yang dah lama terbiar. Aku boleh cakap Salmah dan Ramli ni duduk dekat area perumahan yang agak baru jugalah. So maybe di kiri dan kanan tu memang tak ada penyewa lagi. Jadi bila tak ada penyewa, bila rumah tu terbiar lama kosong, korang tahulah dengan kandungan si Salmah tu, Salmah yang tengah mengandung time tu, benda-benda ni sukalah untuk merayap-rayap ataupun berjalan-jalan. Orang cakap bercuti-cuti pula masuk kat rumah Salmah ni kan. Jadi jam menunjukkan 2 pagi. Time tu Salmah dengan Sarah ni tengah tidur kat ruang tamu. Okey, si Ramli ni tidur dekat dalam bilik utama lah. So dia tengah tidur apa semua. Tiba-tiba dalam pukul 2.30 macam tu, Salmah ni perasan anak perempuan dia masuk ke dalam bilik dia sendiri. Sebab anak perempuan dia, Sarah ni, ada bilik dia sendiri lah. Dia meninggalkan, Sarah ni meninggalkan Puan Salmah ataupun Salmah ni tidur berseorangan dekat ruang tamu tu. So apabila macam tu dia nampak anak perempuan dia, si Sarah ni, masuk dalam bilik, Salmah ni macam, okey, tak apalah, biarlah, maybe ruang tamu ni panas. Sebab bilik si Sarah ni ada aircon, ruang tamu tak ada kipas je. So dia fikir, maybe anak perempuan aku panas kot. Biarlah Sarah ni. Jadi sementara Puan Salmah tengah tidur berseorangan dekat ruang tamu tu, okey, dia tengah tidur. Tiba-tiba, guys, dah sampai dah mood suspense ni. Tiba-tiba Puan Salmah, dia tidur mengereng tau. Okey, dia tidur mengereng daripada arah belakang pula. Daripada arah belakang, guys, dia rasa seolah-olah macam ada tangan yang sedang memeluk perut dia. Daripada arah belakang yang tiba-tiba macam mendakap perut Salmah ni. Pada permulaannya, Salmah ni ingat, maybe laki aku lah. So dalam mamai-mamai pagi-pagi tu kan, dia tak buka mata, dia biar je tangan tu peluk dia. Dan tak lama lepas tu, dalam 10 minit, tangan tu tiba-tiba angkat perlahan-lahan. Jadi pada malam tu dia ingat, maybe laki dia lah, maybe si Ramli ni lah datang untuk teman dia tidur kat ruang tamu kan. So dia biarkan je. Tetapi masuk malam kedua, masuk malam ketiga, daripada tangan tu hanya datang memeluk, tiba-tiba ada masanya, ada malam yang tangan tu kadang mengusap rambut si Salmah ni. Kadang, aku memang kadang main geletek kaki. So apabila dah macam tu, Salmah ni dia dah mula rasa pelik. Takkan pukul 2-3 pagi laki dia nak bergurau, nak main geletek-geletek. Pisang mat, tak manis kalau nak main geletek bini tengah sarap mengandung apa semua kan. Tiba-tiba laki kau nak bergurau-gurau pagi-pagi macam tu. Jadi ada satu hari ni, satu malam ni, tiba-tiba tangan tu sedang rancak menggeletek kaki si Salmah ni. Puan Salmah ni ataupun Salmah ni tiba-tiba dia terbangun. Dia pandang ke arah ruang tamu. Dan dia perasan tak ada pun kelibat anak perempuan dia, si Sarah ni, ataupun laki dia, Encik Ramli ni. Bermaksud dia seorang diri sahaja dekat area ruang tamu tu. Disebabkan perasaan yang takut, disebabkan dia rasa macam, siapa yang geletek aku tadi? Siapa yang, biar betul, dia rasa tak sedap. Jadi dia pergi masuk ke bilik utama, ataupun dia pergi masuk untuk tidur dengan laki dia. Sebab dia dah teramat takut dah pada malam tu. Dia rasa macam, tak sedap ni, lantaklah. Laki aku bau busuk ke, bau bangkai ke apa, lantaklah aku. Aku tak berani nak tidur seorang. So apabila dia masuk ke dalam bilik dia, korang bayang time ni pukul 3-4 pagi lebih kurang macam tu lah. Bila dia masuk je dekat bilik laki dia, apa yang dia nampak adalah muka laki dia, muka Ramli ni bercahaya, guys. Bercahaya macam beriman macam tu. So dia tengok laki dia macam,
Abang, muka lelaki aku percaya. Kan, dah pukul 3-4 pagi. Bila si Salmah ni tengok betul-betul, rupanya cahaya tu datang daripada telefon pintar, guys. Telefon je pintar. Ramli ni tak apa-apa nak pintar. Yes, dia tak reti cover line. So, apabila macam tu, dia still text lagi. Sampailah si Salmah ni tegur. Si Salmah ni cakap, Abang buat apa? Tak tidur lagi ke? Dan laki dia, relax je jawab. Laki dia jawab, abang buat kerja lah. Awak kenapa tiba-tiba masuk bilik kan? So Salmah ni, dia tak nak lah takut dengan laki dia. So dia cakap lah, ruang tamu panas abang. Saya decide nak tidur dalam bilik. Tiba-tiba saya nampak muka abang bercahaya pula kan. Abang text siapa pagi-pagi? Dan Ramli ni cakap, ni urusan kerja lah. Awak tak payah sibuk lah. Kan, saya buat kerja ni. Tetapi disebabkan seorang isteri yang teramat percaya terhadap laki dia, Salmah ni tak fikir pun laki dia tengah berlaku curang ke, tengah teks perempuan lain ke. Salmah ni percayalah, tak apalah, maybe dah pukul 3-4 pagi sebab laki dia ni kuat bekerja, maybe betul lah kot urusan kerja kan. So dia tidur je, dia biarkan malam tu berlalu macam tu je. Dan keesokan paginya, dia cuba double confirm balik dengan laki dia. Dia tanya si Ramli ni, abang, sepanjang saya tidur kat luar kan, dah hampir sebulan macam ni, kadang-kadang abang ada tak datang dekat saya ke kan? Abang ada tak datang teman saya tidur ke? Dan alangkah terkejutnya si Salmah ni apabila laki dia cakap, mana ada? Kenapa yang saya nak teman awak tidur kat ruang tamu? So Salmah ni macam, abang jangan tipu bang. Abang cakap betul-betul. Abang ada tak datang kadang peluk saya? Laki dia cakap, mana ada? Bukan awak ke yang tak suka saya tidur dekat awak? Awak cakap bau badan saya busuk lah. Kan, awak tak boleh tahan apa semua. Saya tidur je lah dalam bilik. So Salmah ni dia dah mula rasa macam, ini tak manis ni. Ini mesti disebabkan gangguan ni. Cumanya dia tak nak takutkan isteri dia pula. Dia tak nak takutkan suami dia. Dan dia ada anak perempuan Sarah. Dia pun tak nak anak perempuan dia tu, yelah, takut nak tidur seorang ke apa. Jadi Puan Salmah ni diamkan je. Dia tak nak bagi tahu sesiapa. Dia diam, dia pendam je. Sampailah pada satu hari, apabila dia dah mengalami tekanan disebabkan saraf mengandung, dengan tiba-tiba ada gangguan pula, dia dah tak tahan. Ditambah pula satu hari, akhirnya sepandai-pandai tupai melompat, si Ramli ni terkantoi, guys. Yes, terkantoi dengan Salmah ni. Pada masa ni, kandungan si Salmah telah pun masuk 6 bulan. Jadi apabila aku cakap 6 bulan, sepanjang 6 bulan tu jugalah si Salmah ni telah ditipu, telah dicong, telah dikencing oleh si Ramli, laki dia ni. Si Salmah ni terlalu percaya sehingga kan laki dia sanggup menduakan dia secara senyap dengan teks dengan jijah kekasih lama. Tetapi inilah orang cakap, macam aku cakap tadi, sepandai-pandai tupai melompat, kantoi juga. So kepada yang nak curang tu, fikir 2-3 kali. Balasan Tuhan tu kejap je, guys. Sebab apa? Sebab ada satu malam ni, kebetulan si Ramli ni dia pulang lambat. Kebiasaannya Ramli ni akan habis kerja dalam pukul 10, paling lambat pun pukul 11. Tetapi pada malam tu, jam telah pun menunjukkan pukul 1:30 pagi. Dan malam tu, sewaktu si Salmah tengah tidur bersama Sarah, anak perempuan dia dekat ruang tamu, Sarah ni dah nyenyak tidur dah. Tetapi Salmah pada masa tu, mata dia tak boleh nak lelap. Satu sebab dah kandungan dah masuk 6 bulan. So ada masanya dia rasa tak selesa. Dan emosi dia terganggu apa semua kan. So kadang badan terlampau penat pun tak boleh tidur juga. Jadi dia pun bermain-main mata lah. Dia try nak tidur tak boleh, try nak tidur tak boleh. Pada pukul 1:30 tu, tiba-tiba pintu rumah dia diketuk. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Banyak kali diketuk. So Salmah ni macam okey lah, laki aku balik lah, maybe Ramli balik. So Salmah ni bangun dengan syarat ni kan. Okey, bangun, pergi ke pintu rumah. Okey, buka pintu rumah. Dan apabila si Salmah ni buka je pintu rumah, Salmah dapati depan rumah tak ada pun kelibat laki dia. Tak ada pun kelihatan si Ramli ni dekat depan rumah. So Salmah ni pun dia tak nak buka pagar sebab dia takut jam dah pagi ni. So kalau katakan perompak ke apa, so dia just tengok ke kiri ke kanan macam tu je.
Dia ingat kan laki dia maybe gurau lah kan. Nak gurau-gurau manja kan. Dia tengok kiri kanan, dia tak nampak pun kelibat laki dia kat luar rumah. Dan tiba-tiba bulu roma dia dah start meremang. Dia pun rasa tak sedap. Dia hempaskan pintu. Dia cepat-cepat pergi dekat sofa. Dia capai phone dia. Sebab dia bajet dia nak call laki dia. Dia nak tanya Ramli dekat mana. Dia nak tanya laki dia kat mana. So sedang dia call 2-3 kali, telinga dia tiba-tiba terdengar bunyi telefon bimbit laki dia. Smartphone. Yes, telefon pintar laki dia. Dan bunyi tu datang daripada arah bilik, daripada dalam bilik utama tu lah. So bila dia dengar macam tu, Salmah ni terus masuk ke dalam bilik. Dan dia nampak telefon bimbit laki dia lupa bawa. Ramli ni lupa nak bawa telefon bimbit dia. So Salmah pun macam, Astaghfirullahalazim, time aku perlukan kau lah kau tak bawa phone kan. Disebabkan macam tu, okey lah, Salmah ni mati kan talian kan. Sebab tadi dia tengah call, okey, dia off. Dan dia terus capai phone laki dia. Dan dekat phone laki dia ada mesej daripada nama seorang perempuan. Dan dia tulis Jijah. Dan mesej tu bukan sikit guys, naluri seorang isteri kan. Mesej tu dekat 20-30. Jadi si Salmah ni dah fikir dah, siapa Jijah ni? Kalau urusan kerja, apa kau teks sampai 20-30 teks? Kan, ini laki aku ni. Dia rasa tak sedap dah. Naluri dia nak buka ke tak nak? Kan? Dia patut percaya laki dia ataupun buka je lah. Tetapi dia tak boleh tahan. Dengan emosi dia terganggu, dia tak boleh tahan, dia pun buka. Tak. Walaupun laki dia ada pin, tapi pin laki dia pisang kan. Bodoh gila. Pin laki dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Standard. Maybe si Ramli ni mudah lupa ke apa kan. So dia letak simple je. Dan alangkah terkejutnya, alangkah hancurnya hati seorang isteri. Si Salmah ni dapati mesej daripada Jijah tu. Ada mesej-mesej yang melibatkan cintan-cintun, yang melibatkan sweet-sweet. Jijah ni ada panggil si Ramli ni baby, I miss you, I love you. Siap ada tu. Kadang puisi cinta. Engkaulah selamanya untukku, apa semua. So bila si isteri, si Salmah ni baca, air mata dia tak sedar dah mengalir dah. Hati dia dah remuk. Dia tak sangka, kenapa laki aku curang? Kenapa laki aku sanggup menduakan aku? Tengah aku sarap mengandung ni, apa hal seorang lelaki, seorang suami yang dah ada seorang anak perempuan, yang isterinya tengah bertarung nyawa untuk mengandungkan anak bongsu dia, tergamaknya si Ramli ni. Lahanat. Lahanat. Dia pergi game isteri dia. Si Salmah ni dah macam kurang hajar betul. Tetapi dia tahan kan. Dia fikirkan kandungan dia. Dia terpaksa fikirkan nyawa anak yang dia sedang kandung ni. Dia tahan. Dia tak nak cakap apa-apa dekat suami dia. Sampai korang bayang time tu kandungan dia 6 bulan. Sampai kandungan dia dah masuk 9 bulan. Dan time ni si Salmah ni dah nak beranak dah. Time tu lah apabila si Salmah ni telah dimasukkan ke hospital, pada masa tu lah dia dah tak boleh tahan. Dia dah sedih. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dia suruh suami dia datang hospital, bawa sekian-sekian barang. Kadang laki dia lupa bawa. Kadang-kadang laki dia tak reply pun teks dia. Di saat dia memerlukan laki dia, si Ramli ni guna, laki dia kadang tak layan. Siap pergi berdating pula dengan si Jijah tu. Padahal Salmah ni tahu. Tetapi laki dia bajet. Tak kantoi. Isteri aku tak tahu. Disebabkan tekanan yang teramat banyak buat Salmah, Salmah pun teks laki dia. Dalam linangan air mata baring dekat hospital tu, Salmah ni teks laki dia. Salmah ni akhirnya cakap kat laki dia, abang, sebenarnya ni tengah sedih ni. Sebenarnya Salmah dah tahu yang rupanya abang bermain cinta. Saya dah tahu dah siapa Jijah tu. Tapi tak apa bang, saya maafkan abang. Cumanya Salmah ni dalam keadaan sedih macam tu, dalam keadaan dah nak beranak, dia cuma minta dekat laki dia, si Ramli ni, kalaulah saya nak melahirkan, saya cuma nak abang berada di sisi saya. Disebabkan kalaulah saya syahid, kalaulah saya meninggal dunia time saya nak melahirkan anak abang ni, saya nak abang tahu yang saya dah maafkan abang. Dan saya nak abang redha kalau saya pergi, sebab saya nak masuk syurga bang. Tetapi
Sebab tu aku cakap tak guna punya lelaki. Dia read je, dia blue tick. Dia tak reply pun teks si Salmah ni. Korang bayang kejam tak kejam lelaki dia ni. Tak ada reply, tak ada pun pergi ke hospital nak minta maaf dekat si Salmah ni. Aku tak faham apa punya lelaki lah. Akhirnya, sewaktu Salmah betul-betul dah nak melahirkan anak bongsu dia, sewaktu Salmah ni dah nak beranak, si Ramli ni akhirnya datang ke hospital bersama anak perempuan dia, si Sarah ni. Tengok keadaan si Salmah yang tengah nak melahirkan anak diorang ni. Tiba-tiba hati si Ramli ni, daripada keras, daripada ego seorang lelaki, dia dah mula rasa sedih. Dia dah mula rasa bersalah. Bersalah yang teramat sangat. Sehingga kan Ramli ni tak sangka yang air mata dia pun dah mengalir. Dan sewaktu si Salmah ni dah nak beranak, si Ramli ni pegang tangan isteri dia, si Salmah ni. Dan Ramli cakap, "Sayang, abang minta maaf sayang. Apa yang abang buat selama ni memang salah. Abang tak sangka, abang bodoh. Abang tak sangka abang, perangai abang macam ni. Maybe perasaan abang, perasaan cinta tu berputik tanpa abang sedar. Kepala otak dia." So dia minta maaf. Dia minta maaf kat Salmah ni. Merayu-rayu minta maaf. Sehingga kan Ramli ni cakap, "Tolonglah jangan tinggalkan abang. Abang tak nak sayang pergi. Abang nak sayang sentiasa ada bersama abang." Dan akhirnya di atas kuasa Allah SWT, si Salmah ni alhamdulillah selamat melahirkan anak lelaki dia yang dia namakan Amir. Yes. Dan di situlah dia nampak akhirnya apabila Salmah ni dah melahirkan anak lelaki bongsu dia ni, Amir ni, dia nampak yang berada di sisi dia adalah anak perempuan dia, si Sarah ni, dengan Ramli, laki dia yang tengah tersenyum mendukung si Amir ni. Dan Salmah ni mengalir air mata. Dia minta maaf. Kau pelik tak pelik? Padahal dia tak perlu minta maaf, tetapi nampak tak betapa baiknya seorang isteri. Dia minta maaf dekat laki dia kalau dia ada mengguris hati laki dia. Dan akhirnya si Ramli ni cakap, "Abang dah tak nak dah. Abang dah tak nak dah hianati cinta. Abang dah tak nak hianati keluarga abang." Si Ramli ni minta maaf. Dan dia dah tak berhubung dah bersama kekasih lama dia, si Jijah ni. Dia dah tinggal dah. Dia dah buang dah aplikasi BeeTalk, TikTok, apa semua tu dia dah buang. WeChat apa semua tak ada dah. Sebab dia dah tak nak dah. Dia dah menyesal. Tetapi yelah, orang cakap, apa yang kau buat dah memang terkesan dah dalam diri si Salmah ni. Salmah ni memang dah memaafkan laki dia. Tetapi no, dia takkan melupakan sekali-kali apa yang Ramli ni dah buat sewaktu dia sarap mengandung. Tetapi itulah, orang cakap, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna guys. Kalaulah seorang isteri tengah melahirkan anak dan engkau nak bermain cinta, engkau nak menipu, kau kena fikir sebagai seorang lelaki. Mat, kau kena fikir. Isteri engkau ni bertaruh nyawa. Nak melahirkan anak engkau ni, nak melahirkan seorang anak, nak kasih kau zuriat. Engkau pula boleh syok pula main cinta dengan kekasih lama lah. Kau cakap cinta, tak tahulah, tak kenal erti lah apa semua kan. Fikirlah sikit. Isteri engkau bukan senang seorang isteri untuk melahirkan seorang anak, untuk memberi kebahagiaan kepada laki dia. So kepada isteri-isteri di luar sana kan, dan kepada suami juga di luar sana, tolonglah hargai antara satu sama lain. Janganlah kita hanya ikutkan nafsu. Sebab nafsu ni hanyalah permainan syaitan. Apabila kita tidak boleh mengawal nafsu kita, pada masa itulah syaitan yang memegang, yang bermaharaja lela di dalam hati. Halo. Macam ustaz, nampak? Tetapi itulah closing dia yang aku nak buat supaya korang ni terkesan sikit dalam jiwa. Okay? So, Puan Salmah, saya harap saya dapat menceritakan kisah Puan Salmah dengan begitu baik supaya di luar sana, laki-laki ataupun para suami di luar sana dapat pengajaran dalam kisah pada malam ni. Jadi itulah dia guys, pengalaman daripada Puan Salmah. Ya Allah, aku boleh cakap dalam banyak-banyak kiriman email daripada geng puaka, aku boleh cakap Puan Salmah, saya respect Puan Salmah kerana kisah dan pengalaman Puan Salmah yang Puan Salmah nak kongsikan bersama semua geng puaka ni,
Alhamdulillah, kalau korang semua boleh ambil pengajaran dan iktibar daripada kisah Puan Salmah kita ni, Allahu Akbar, begitu banyak pahala yang mengalir untuk Puan Salmah. Sebab apa? Sebab kisah Puan Salmah ni bagi aku sendiri teramat terkesan. Sebagai seorang suami, kita sepatutnya menghargai jasa isteri kita, especially isteri yang melahirkan anak-anak dan zuriat-zuriat kita apa semua kan. Memang Alhamdulillah, thank you so much lah sebab sudi berkongsi pengalaman Puan Salmah yang bagi saya teramat banyak emosi, pengajaran dan juga iktibar yang bagi aku kita semua boleh ambil lah. Okay, so itu saja pengalaman ataupun kisah dalam malam puaka kali ini. Aku harap korang semua terhibur dan aku nak minta maaf lagi sekali kalau aku ada terkasar bahasa, tersalah cakap. Yang paling penting kita ambil yang baik, kita buang yang tak berapa nak baik ataupun yang keruh lah. So insyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Stay safe, stay healthy guys. Alhamdulillah, we are road to 10 million we are road to 10,000 subscribers, 10,000 subscriber. Okay, aku harap korang semua setia menyokong Zaf Channel. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka guys. Stay safe, stay healthy guys. Bye bye. Assalamualaikum.